buka live kat sini sekali lagi. Mungkin ada yang tak follow akaun satu lagi ataupun tak tahu saya berada di sana. Tak tahulah kan. Jadi saya sebenarnya macam seolah terbiasa dah live dekat sebelah sana. Jadi tadi saya nak buka live kat sana, saya betul terfikir kan aku janji nak live kat sini kan. So live kat sini baliklah. Tapi kalau rezeki tu murah live dekat sini lagi lah berbanding live dekat akaun tu. Tapi mana-mana pun tak kisah, rezeki tu milik Allah kan, tak mana-mana je. Selamat petang, Assalamualaikum. Hai Jamaluddin. Hai, selamat petang user Pak Su. Okay, tap-tap screen dulu macam biasa korang. Share-share dulu live kita. Sementara korang share-share live tu, saya buat apa sekarang ni? 3.48. Biasa kalau saya live 4 kejap lagi azan lah tu. Okay, sebelum masuk ke topik, saya review. Sebenarnya saya kadang-kadang sekarang ni kan, sebab terlalu banyaklah benda yang nak diperkatakan, terlalu banyak isu yang diorang ni duk pusing-pusing, sampai saya rasa macam tak boleh nak stick kepada satu isu saja. Banyak sangat isu. Selamat petang. Hai, Waalaikumsalam. Masuk, jangan segan-segan. Okey, saya nak sempena PRK yang akan menjelang pada hari Sabtu ni 2 hari bulan kan. Saya nak bagi dengar lah. Saya nak bagi dengar satu klip video. Okey, kejap. Korang dengar elok-elok Buat seluruh rakyat Kemaman yang saya kasihi. Kemaman sangat dekat di hati ini. Kemamanlah tempat saya membesar dan mengenali arti hidup, sehingga mengemudi pasukan tentera yang kekal, setia, berbakti. Perjuangan membela rakyat ini tidak pernah terhenti. Kini diberi peluang untuk berkhidmat demi Kemaman yang saya sayangi. Pasti ada hati yang berbelah bagi, masih menanti untuk membuat keputusan yang besar agar Kemaman terus dijulang tinggi. Berilah saya peluang, berilah amanah ini untuk saya jadi penghubung bersama kerajaan Persekutuan. Berilah tanggungjawab ini untuk saya berikan yang terbaik demi kelebihan anak-anak watan Kemaman. Saya merayu, undilah saya, Raja Muhammad Afandi, calon nombor 1 Barisan Nasional demi Kemaman, untuk Kemaman. Ya Allah, ya Tuhan, padamu aku berserah. Berilah peluang untuk aku menggalas amanah agar dapat terus menabur jaga. Jauhkan kami dari fitnah dan fitnah, agar terpelihara jalinan hukum demi Kemaman bumi betul. I don't know about you guys lah, tapi saya rasa tersentuh lah bila dengar ucapan calon Kemaman BN Raja Afandi ni kan. Saya rasa dia orang yang baik lah. Daripada percakapan dia, saya boleh rasakan dia ni orang yang baik. Saya tak tahu, saya tersentuh sangat dengan ayat-ayat yang keluar daripada mulut dia. Dia kata, saya merayu diberikan peluang untuk kali ini untuk berkhidmat untuk warga Kemaman, dan saya rasa dia wajar diberikan peluang lah. Ya, saya rasa tersentuh dengan apa yang diungkapkan. Saya rasa di kelas. Saya rasa apa yang diungkapkan beliau keluar daripada hati dia, sampai kepada orang yang mendengar. Dan inilah saya rasa calon yang terbaik untuk korang undi bagi warga Kemaman, untuk korang ni buat pilihan yang tepat lah. Korang dengar sendiri tadi berkenaan dengan apa yang disampaikan. Tak pernah saya dengar satu video
rakaman percakapan seperti itu, tetapi sampai. Bagi saya sampai. Saya rasa sebab bila dengar apa yang dikatakan tu. Berkenaan dengan berita 23 kami dah ulas semalam. Kalau tak faham lagi sila naik atas untuk kita bincangkan lah, tak ada masalah. Okey? Tapi walaupun biasalah kan. Oh, saya ulas dekat live yang satu lagi. Mungkin dia tak ada lah kot masa live dekat satu lagi tu. Tak ada masalah. Okey, kalau kita tengok kan kerajaan hari ni, khususnya PMX PMX mempelawa MB Kedah yang telah pun memaki, menghina, mencerca dengan hasutan fitnah, turut sama dalam berundingan dengan kerajaan Thailand untuk mempermudahkan usaha pembangunan di sepadan. Bukan untuk mempertingkatkan lagi kekerapan jumlah konsert di Rambung Siam atau konsert liar menjolok mata di negeri-negeri di sempadan, khususnya di sempadan Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Kan? Jadi apa yang saya lihat, PMX balun diorang ni dekat parlimen, lebam muka seorang-seorang. Itulah kerana mereka ni suka pusing cerita, sebarkan di kampung-kampung, di sekolah pondok, sampai semua orang pun benci kerajaan. Dan hakikatnya yang buat ownernya dia. Sebab itu perbahasan di parlimen sangat penting. MP mesti hadir dan bukan ponteng. Lepas tu buat fitnah, kemudian sebarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tonton perbahasan di parlimen akan faham perkara pokok dan akan dapat tahu bahawa kegagalan ataupun kecuaian itu berlaku di peringkat mana bagi setiap masalah yang dihadapi. Kalau kau ponteng parlimen, memang tak ada can lah untuk kau faham. Sampaikan Haji Hadi sampai hari ni pun duk ratib berkenaan dengan SD. Muhyiddin pun masih lagi nak sibuk nak kaut sokongan daripada UMNO. Padahal dia tak tahu geng dia yang dah duk sokong PMX. Saya dengar cerita tak lama lagi lah, soon happening soon, ada seorang lagi akan menyatakan sokongan kepada PMX. Dengar cerita daripada PAS. Wallahualam lah kan, kita tunggu dan lihat sajalah. Selagi itu tak betul-betul diumumkan, selagi surat surat sokongan tak betul-betul dikeluarkan dan diviralkan di social media dan sebagainya, kita tak boleh cakap. Okey. Hari ini satu lagi pembentangan, akan ada satu lagi pemandangan penting dari Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli mengenai satu dasar untuk menaikkan staf. Dan dasar gaji progresif nama dia. Diusahakan dan dirangka sejak awal beliau masuk ke kementerian bersama pasukan penyewa awam tanpa perlibatan konsultan luar. Ini adalah satu langkah pertama yang sangat penting dalam mencorakkan masa depan Malaysia. Saya nampak supaya gaji pekerja swasta meningkat secara berkala berpadanan dengan kelulusan, kemahiran, bakat dan pengalaman mereka. Dan pengalaman sendiri, ya, saya pernah bekerja dengan swasta juga, tapi sejak lepas bergraduasi dan sebagainya. Tapi saya tak lama lah bekerja di swasta. Tapi swasta ni sedikit tinggi lah saya rasa, fresh start dia kalau di syarikat swasta ni berbanding dengan kerajaan. Tetapi mereka ni peningkatan gaji berkala ni sangat lemah ataupun hampir tiada lah kadang-kadang kan. Okey. Dan pada kempen PRU 15 yang lepas, ini merupakan salah satu perkara yang dibicarakan semasa program jelajah bertemu rakyat. Dan insyaAllah dengan dasar ini, kita dapat lihat kenaikan kos sara hidup yang meningkat setiap tahun akibat inflasi akan ditimbangkan dengan nilai gaji yang diterima. Kalau tanya aku, inilah legasi Menteri Ekonomi yang paling utama untuk ditinggalkan pada masa hadapan. Dan bila kita tanya apa Menteri Ekonomi hari ini buat, Menteri Ekonomi telah menaikkan gaji yang bermaruah untuk rakyat Malaysia. Formula yang mana-mana menteri yang sebelum ini tak berjaya lakukan. Jadi kalau kamu tanya aku, apakah formulanya? Banyak formulanya, cuma orang yang bodoh dia tidak akan nampak. Sebab itu kita katakan, dan Imam Syafi'i kata kita mampu berhujah dengan 10 orang yang bijak pandai, tetapi dengan seorang orang yang bodoh, dia naik maki saja, kita tak boleh nak buat apa. Sebab kita cakap apa pun, kita keluarkan
fakta apa pun, kita keluarkan hujah apa pun, kita keluarkan bukti apa pun, dia tetap maki juga. Sebab dia dah blok kepala otak dia untuk dia ni serahkan kebodohan dia tu kan. Selamat petang Rira. Jadi kalau tanya aku, inilah harapan kita semua. Kalau kata ekonomi baik, pengangguran turun, tapi gaji yang bermaruah untuk rakyat Malaysia tidak diperjuangkan, tak ada makna, betul tak? Jadi inilah salah satu perjuangannya di situ. Alright, saya nak ulang, tadi saya bagi korang dengar ucapan ataupun pesanan ataupun hasrat daripada seorang calon daripada Kerajaan Perpaduan Barisan Nasional, calon nombor 1 di Kemaman, okey. Dan kalau kita dapat lihat pemberian Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Terengganu. Pertama, pada 2023, apa yang diberikan kepada Terengganu oleh Kerajaan Persekutuan, iaitu kerajaan, maafkan saya, iklan sekejap tadi, budak menjigit. Okey, projek pembangunan apa? Projek pembangunan pada 2023 sebanyak RM1.55 bilion bersamaan dengan 399 projek diberikan kepada Kerajaan Negeri Terengganu. Pada 2024 sebanyak RM1.59 bilion peruntukan, iaitu merangkumi 385 projek kepada rakyat Terengganu dan Negeri Terengganu oleh Kerajaan Perpaduan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas itu apa lagi? Pemberian persekutuan. Pada 2022 sebanyak 399 juta. Pada 2023, 414 juta pemberian persekutuan kepada Kerajaan Negeri Terengganu. 2024 saya belum dapat datanya lagi. InsyaAllah kalau saya dapat datanya saya kongsi dengan anda. Okey? Bagaimana dengan peruntukan bantuan JKM? Pada 2023 sebanyak 128 juta kepada F1X silakan. F1X silakan naik F1X. Kita tengok siapa yang siut ni. Geram betul aku. Okey, tak apalah. Dia takkan berani. Orang-orang macam ni mungkin dia telah dirasuki setan, iblis kot. Sebab itu dia sentiasa akan maki hamun. Dan beginikah saya nak tanya, apa kualiti penyokong-penyokong penyakau nasional? Ini ke? Maknanya kalau begini, saya bersyukur penyakau nasional tak menjadi kerajaan, dan saya bersyukur saya tak di kalangan kamu. Dan ramai orang yang bukan Islam memerhatikan gerak dan kelakuan kamu sekarang ini. Kamu telah memburukkan nama Islam itu sendiri dan nama parti kamu. Tahniah. Okey? Okey, baik. Kalaulah Kemaman ni nanti kalah PAS ni, sebab orang-orang macam kamu lah. Sebab keekstreman tu, ekstremism yang kamu tunjukkan itu kan, melampaui batas itu telah menakutkan orang. Maknanya kita ni menjauhilah. Okey, dia macam ni lah kan pada saya. Kalau kita nak jadi positif, kita kena dekat dengan orang positif kan. Kalau kita nak
kita nak sentiasa down, kita nak jadi negatif, kita kena berkawan dengan orang negatif. Kalau kita nak berjaya, kita kena kawan dengan orang yang berjaya. Kalau kita nak jadi pandai, kita kawan dengan orang pandai. Kan? Kalau kita kawan dengan orang bodoh, kalau kita pandai pun lama-lama kita jadi bodoh tau. Sebab kita terikut-ikut dengan pembawakan dan pengaruh mereka ni. Jadi beginilah, kalau anda nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang positif, nak jadi orang yang beriman, saya rasa jauhkan daripada puak-puak ini. Sebab mereka ni memberikan impak yang negatif, impak yang tak baik lah pada saya. Kan? Okay, kita teruskan. Apa lagi?